Assalamualaikum, kami dari Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Pembentukan Universiti Teknologi Barat Kampus Pasir Kedah, khususnya dari Kumpulan 2A. Kami ingin membentangkan tentang kesan penjajahan dalam pembentukan masyarakat baru di Malaysia. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Farhan kerana kami amat berterima kasih kepada Ustaz Farhan atas pengajaran, semangat, sokongan yang luar biasa. Kepakaran beliau telah meningkatkan pengalaman pembelajaran kami. Terima kasih atas dedikasi Ustaz Farhan. Seperti yang anda boleh lihat, kami terdiri dari 6 orang, iaitu diri saya sendiri, Wali Azri, Ahzad Aziz, Ahmad Iskandar, Jawan Mungil, Zikri, Muhammad Torik. Saya ingin merakam setinggi-tinggi penghargaan kepada ahli kepala saya yang terlibat secara aktif dalam tugasan ini. Dedikasi mereka, kerja berpasukan dan semangat mereka memainkan peranan penting dalam mencapai matlamat kami, dan saya berasa amat gembira kerana berjaya menyelesaikan tugas kami. Isi kandungan dalam pembentangan kami terdiri daripada pengenalan, objektif kajian, kajian literatur, metodologi, dapatan dan perbincangan kajian. Yang terakhir sekali iaitu kesimpulan. Pengenalan kepada tajuk kami iaitu kesan penjajahan dalam pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia. Malaysia merupakan negara yang telah dijajah oleh banyak kuasa luar seperti Portugis, Belanda, Jepun dan terutamanya British. Perkembangan masyarakat yang pelbagai di Malaysia telah banyak dipengaruhi oleh penjajahan. Akibat dari penjajahan ini, ianya memberi impak yang besar ke atas budaya, agama, sosial dan politik di negara Malaysia. Perkembangan masyarakat yang majmuk di Malaysia merupakan impak ketara dari penjajahan. Dari segi agama, penjajah juga membawa masuk agama mereka sendiri seperti Kristian dalam negara serta menyebarkan ajaran tersebut. Antara kesan baik dari penjajahan ini mendorong penyebaran pendidikan, teknologi dan sistem politik yang lebih moden. Meskipun awalnya mungkin mencetuskan ketegangan dan pertentangan, ia juga membawa peluang untuk pembangunan dan penyelesaian dalam pelbagai masyarakat Malaysia. Berikut merupakan sedikit sebanyak objektif kajian dalam kajian kami berkenaan kesan penjajahan dalam pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia. Menganalisis kesan penjajahan terhadap pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia. Mengkaji bagaimana penjajahan Portugis, British serta penjajahan lain dapat mempengaruhi budaya, sosial dan agama. Mendapatkan maklumat dari masyarakat melalui Google Form berkaitan dengan kesan penjajahan terhadap pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia. Mengkaji kesan terhadap sistem politik dan perkembangan ekonomi di Malaysia. Objektif kajian ini dapat menjadi titik tolak untuk kajian yang lebih terperinci mengenai kesan penjajahan dalam pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia. Mengumpul data yang berkaitan amat penting bagi mencapai kesimpulan yang baik. Kita teruskan lagi dengan kajian literatur. Yang pertama ialah kolonialisme di tanah Melayu, pembentukan masyarakat majmuk. Berdasarkan buku yang bertajuk The History General and the World yang ditulis oleh Puan Nur Azmilah Yaakob pada 25 Mei 2011, Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai orang dan pelbagai bangsa hidup bersama dengan aman damai. Semua kaum di Malaysia seperti Melayu, Cina, India, orang asal dan orang asli bekerjasama dan menghormati satu sama lain, dan kesemua kaum ini sudah mula berinteraksi seawal kesultanan Melayu Melaka lagi. Kemudian datanglah British dan membawa buruh dari China dan India untuk menjana ekonomi mereka, dan hal ini membuatkan Malaysia mempunyai masyarakat yang berbilang tahun. Yang kedua, isu-isu sensitif dalam masyarakat majmuk di Malaysia pasca pilihan raya umum 2014, aplikasi pendekatan kesederhanaan. Kajian tersebut ialah isu-isu sensitif dalam masyarakat majmuk di Malaysia pasca pilihan raya umum 2014, aplikasi pendekatan kesederhanaan oleh Encik Muhammad Safri pada 15 Januari 2019, bertentangkan petunjuk hubungan sosial dalam Malaysia selalu turun naik, terutama dalam era komunikasi dan teknologi pada hari ini. Berbagai masalah timbul setiap hari, termasuk faktor provokasi, prejudice dan persepsi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam anda luaran. Namun hal ini berucap apabila tiba di 2014 di mana isu-isu sensitif negara dimakinkan. Kajian membincangkan tentang isu-isu sensitif dan meneroka pendekatan berkaitan prinsip kesederhanaan Islam dalam menangani isu sensitif di Malaysia. Yang ketiga, Perjanjian Malaysia 1963, penelurusan cabaran dan kesan terhadap sistem pendidikan di Sarawak. Kajian tersebut ialah Perjanjian Malaysia 1963, penelurusan cabaran dan kesan terhadap sistem pendidikan di Sarawak oleh Suzanne Attal pada 1 November 2019 yang menceritakan tentang Perjanjian Malaysia 1963, mengubah nasib dan masa depan Sabah dan Sarawak khususnya. Penubuhan Malaysia telah memberikan rakyat Sarawak keistimewaan di dalam Perjanjian Malaysia 1963. Autonomi pendidikan adalah salah satu hak yang diberikan kepada Sarawak sejak zaman penjajahan British
dan Ordinan Pendidikan Sarawak untuk melindungi sistem pendidikan dan bahasa Inggeris adalah bahasa rasmi Sarawak. Kesimpulannya, ia telah memberi banyak manfaat kepada sistem pendidikan yang Sarawak gunakan selari dengan seluruh Malaysia. Seterusnya, metodologi. Kaedah yang telah digunakan oleh kepala kami adalah dengan cara soal selidik secara atas talian dengan menggunakan platform Google Form. Jumlah soal selidik yang telah berjaya kami kumpulkan adalah seramai 60 orang. Tarikh dan masa kami menjalankan soal selidik ini adalah dari 5 Jun sehingga 15 Jun 2023. Soal selidik secara atas talian dilakukan dengan menggunakan Google Form. Fokus kajian untuk mengkaji kesan terhadap sistem politik kebangsaan ekonomi di Malaysia serta pengaruh penjajahan Portugis, British dan penjajah lain terhadap budaya, sosial dan agama di negara ini untuk membentuk masyarakat majmuk. Soal selidik ini terbuka kepada masyarakat dari pelbagai umur, bangsa dan jantina bagi mendapatkan pelbagai jawapan daripada masyarakat di Malaysia. Berikut merupakan analisis yang telah kami siapkan. Soalan pertama berbunyi, apakah kesan penjajahan dalam pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia? Pilihan jawapan pertama adalah peninggalan budaya dan warisan sejarah yang kaya, mewakili 54.4%. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, mewakili 15.8%. Ketiga, konflik antara etnik yang berbeza, mewakili 14%. Yang keempat, pengaruh agama dan sistem pendidikan, mewakili 15.8%. Soalan seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan kesan penjajahan dalam pembentukan masyarakat majmuk dalam Malaysia? Seperti yang anda lihat di slide ini, pilihan pertama menjadi pilihan utama responden-responden ini. Pilihan pertama, peninggalan budaya dan warisan sejarah yang kaya. Pilihan kedua, pembentukan masyarakat serantau yang lebih inklusif. Pilihan ketiga, kemajuan teknologi dan inovasi. Pilihan keempat, konflik etnik yang berterusan. Soalan seterusnya, apakah kesan penjajahan yang paling ketara dalam pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia? Soalan pertama, munculnya gerakan nasionalisme dan kebangkitan pergerakan kemerdekaan mewakili 46.7%. Soalan kedua, kesenjangan sosial dan ekonomi antara etnik 15%. Soalan ketiga, perkembangan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan mewakili 18.3%. Soalan keempat, pertumbuhan ekonomi dan peluang pekerjaan mewakili 20%. Apakah kesan positif penjajahan dalam pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia? Soalan pertama, kesatuan dan perpaduan sosial mewakili 46.7%. Soalan kedua, munculnya kepelbagaian budaya dan tradisi mewakili 28.3%. Soalan ketiga, peluang pendidikan yang lebih luas mewakili 13.3%. Soalan keempat, penyebaran agama-agama dari pelbagai etnik mewakili 11.7%. Apakah kesan negatif penjajahan dalam pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia? Soalan pertama, hilangnya tradisi dan warisan tempatan mewakili 36.7%. Soalan kedua, konflik dan persaingan etnik mewakili 20%. Soalan ketiga, penindasan budaya dan etnik mewakili 25%. Soalan keempat, pembahagian ekonomi yang tidak adil mewakili 18.3%. Soalan seterusnya, apakah langkah-langkah yang diambil selepas kemerdekaan untuk mengatasi kesan negatif penjajahan dalam masyarakat majmuk di Malaysia? Soalan pertama, mewujudkan dasar-dasar yang memperkukuhkan identiti etnik masing-masing mewakili 46.7%. Soalan kedua, memperkukuhkan pendidikan dan pemahaman lintas budaya mewakili 45%. Soalan ketiga, mengekalkan pemisahan politik dan sosial antara etnik-etnik yang berbeza mewakili 8.3%. Seterusnya, bagaimana penjajahan mempengaruhi agama-agama di Malaysia? Soalan pertama, mencetuskan konflik dan ketegangan antara agama mewakili 35%. Soalan kedua, meningkatkan toleransi antara agama-agama di kalangan masyarakat 38.3%. Soalan ketiga, memperkukuhkan dominasi agama tertentu dalam pentadbiran mewakili 26.7%. Seterusnya, apakah kesan penjajahan dalam membentuk ekonomi Malaysia yang majmuk? Soalan pertama, memperkenalkan industri moden dan meluaskan pasaran perdagangan mewakili 43.3%. Soalan kedua, menggalakkan pengasingan ekonomi antara etnik-etnik tertentu 31.7%. Soalan ketiga, meningkatkan ketidakadilan ekonomi dan kesenjangan antara etnik mewakili 25%. Bagaimana penjajahan memberi kesan kepada sistem pendidikan di Malaysia? Soalan pertama, mempromosikan pendidikan yang inklusif dan merangkumi semua etnik 33.3%. Soalan kedua, menggalakkan pendidikan yang mempertahankan budaya etnik tertentu mewakili 45%.
Soalan ketiga, mencetuskan kesenjangan pendidikan antara etnik-etnik yang berbeza mewakili 21.7%. Seterusnya, bagaimana penjajahan Portugis, Belanda dan Siam mempengaruhi perkembangan masyarakat majmuk di Malaysia? Soalan pertama, meningkatkan pelbagai bahasa dan kebudayaan di Malaysia 56.7%. Soalan kedua, memperkukuhkan kekuasaan etnik tertentu dalam pentadbiran mewakili 21.7%. Soalan ketiga, mencetuskan perpecahan dan pertentangan antara etnik-etnik yang berbeza mewakili 21.7%. Kita akan teruskan lagi dengan perbincangan. Yang pertama, punca penjajahan menjadi kesan dalam pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia. Melayu Melaka berinteraksi dengan pelbagai masyarakat antarabangsa. Kemasukan buruh asing merupakan cabaran ekonomi bagi British untuk menjalankan lumbung biji timah dan ladang getah, menentang pekerja asing dan sumber tanah para Melayu. Selain kebanjiran masyarakat Cina dan India, berlaku juga penghijrahan orang Indonesia ke tanah Melayu. Keadaan ini telah mengubah struktur demografi tanah Melayu daripada negara yang dihidupi oleh masyarakat Melayu kepada pembentukan masyarakat maju. Langkah-langkah yang boleh dilaksanakan untuk membentuk masyarakat majmuk di Malaysia: menerapkan dan mengaplikasikan budaya kaum lain. Dengan cara ini, orang ramai boleh menerapkan dan berkongsi budaya kaum lain dan insya-Allah dapat melahirkan masyarakat majmuk di Malaysia. Mewajibkan golongan muda berumur 17 tahun dan ke atas sertai program latihan khidmat negara PLKN, di mana PLKN menyediakan model nasionalisme PLKN yang bertujuan untuk membangkitkan semangat perpaduan dalam masyarakat belia. Kesan sekiranya dapat membentuk masyarakat majmuk di Malaysia dari segi politik, ekonomi dan sosial. Dari segi politik, parti politik bergabung menjadi parti perikatan. Asalnya, setiap kaum mempunyai parti politik yang berbeza memperjuangkan nasib dan masa depan kaum mereka. Etnik Melayu menyokong parti UMNO atau PAS, etnik Cina MCA dan etnik India menyokong parti MIC. Namun begitu, kecuali parti PAS, parti-parti ini bergabung di bawah parti perikatan di bawah payung Barisan Nasional. Contoh Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Dari segi ekonomi tanah Melayu telah dikuasai oleh orang Cina sejak zaman penjajahan British. Ini terbukti bila etnik Cina lebih maju dan hidup di bandar berbanding etnik Melayu pendalaman. Setakat ini kita boleh lihat ekonomi Malaysia digerakkan oleh orang Cina. Contohnya, negeri yang maju dari segi ekonomi seperti Selangor, Johor dan Pulau Pinang. Bagi mengelak rebutan daripada pula etnik lain, kerajaan telah menubuhkan agensi seperti MARA untuk membantu masyarakat Melayu. Agensi seperti MARA ditubuhkan untuk membantu masyarakat-masyarakat yang menghadapi krisis ekonomi. Dari segi sosial, kerajaan memperkenalkan konsep budaya kebangsaan untuk menggalakkan masyarakat berbilang etnik yang saling menerima dan membantu. Budaya Melayu menjadi asas untuk memupuk semangat perpaduan dalam kalangan etnik lain. Kita akhiri video kita dengan kesimpulan. Dengan mempelajari sejarah Malaysia dapat memberi kesedaran dan nilai-nilai murni dalam kalangan rakyat Malaysia supaya perpaduan dan keharmonian negara Malaysia dapat dikekalkan. Kita boleh menghargai perjuangan mereka dengan menyertai perayaan kemerdekaan yang dapat membangkitkan semangat dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam sejarah negara ini. Penjajahan telah memberikan impak yang besar dalam pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia. Kepelbagaian kaum, politik identiti, pembangunan ekonomi dan usaha-usaha pembentukan kesepaduan semuanya merupakan hasil daripada penjajahan dan menjadi ciri-ciri penting dalam kepelbagaian budaya dan masyarakat Malaysia yang kita saksikan hari ini. Sumber rujukan kami: Jurnal Yaakob Nur Azmilah, Kolonialisme di Tanah Melayu, Pembentukan Masyarakat Majmuk dari The History General dan Old World. Akta S 2019, Perjanjian Malaysia 1963, Penulisan Cabaran dan Kesan Terhadap Sistem Pendidikan di Sarawak. Buku Safri M 2019, Januari 15, Isu-isu sensitif dalam masyarakat majmuk di Malaysia pasca Pilihan Raya Umum 2014, Aplikasi Pendekatan Kesederhanaan, Kuala Lumpur, Akademi Penyajian